Hai, salam sejahtera semua. Bagi tajuk pengamiran hari ini, kita akan belajar bagaimana hendak mencari nilai kamiran tentu bagi ungkapan algebra. Apa itu kamiran tentu? Katakan, kamilkan fungsi f(x) terhadap x, kita dapat gx tambah c. Maka bila kita kamilkan fungsi f dari nilai x sama dengan a hingga x sama dengan b, kita tulis macam ini, iaitu kita tuliskan hasil kamiran fx ini dalam square bracket seperti ini. So, hasil kamiran ialah gx tambah c, kita bubuh dalam square bracket. Dan di luar square bracket ini, kita salin nilai had x ini, iaitu AB. Kamiran yang ada nilai pada simbol kamiran macam ulat ini dipanggil kamiran tentu. Dan seterusnya kita perlu gantikan nilai x yang biru ini, iaitu AB, dalam bracket, iaitu gantikan x dengan nilai AB yang biru ini. So, kita dapat GB tambah C. Buat kurungan petak. Kemudian formulanya ialah tolak. Kemudian kita ulang bentuk yang sama, tapi dalam bracket sekarang x diganti dengan a pula, iaitu tolak GA tambah C. Semua ini kena tulis dalam square bracket. Okay. Dan kita selesaikan GB tolak GA, kemudian C tolak C, kosong, tak payah tulis. So, jelas di sini kamiran tentu tidak mempunyai C, kerana C telah dimasukkan dalam kiraan tadi. So, jelas anda nampak C tolak C sudah hilang. So, kesimpulannya kamiran tentu tidak mempunyai C. Kalau kamiran tak tentu seperti yang atas ini, simbol kamiran macam ulat ini tak ada had, tak ada nombor. So, yang tak ada nombor di sini, hasil kamirannya ada tambah C. Kalau pada simbol kamiran ada dua nilai had ini, maka kamiran ini dipanggil kamiran tentu dan sifatnya ialah tidak mempunyai C. Sebabnya anda semua dah lihat, iaitu C telah dimasukkan dalam kiraan. So, akhirnya formula ini adalah formula kamiran yang kita dapat. Formula kamiran tentu yang kita dapat, iaitu jika kita kamilkan fungsi f dari x sama dengan a hingga x sama dengan b, kita dapat fungsi, katakan fungsi gx. Kita tulis dalam square bracket, dan di luar kita salin nilai AB. Dan kiraannya ialah kita kena gantikan X dengan B dulu, kemudian tolak dengan
X diganti dengan A. Okey, sebelum kita pergi ke soalan kamiran tentu, mari kita buat ulang kaji tentang formula kamiran dulu. Okey, formula 1, jika kita kamilkan nombor K, kita perlu darabkan nombor K dengan X, iaitu KX tambah C. Okey, semua ini adalah kamiran tak tentu, so ada tambah C. Okey, kamilkan AX kuasa N. Okey, kita salin dulu AX kuasa N, kita tambah 1 dan bahagi balik benda yang sama, iaitu N tambah 1 dan tambah C. Okey, kalau kita kamilkan ungkapan bracket AX tambah B kuasa N, sama juga kita salin balik dulu bracket AX tambah B kuasa N tambah 1 bahagi balik dengan benda yang sama, iaitu N tambah 1, dan jangan lupa kita kena kali di sebelah bracket ini dengan perkali X, iaitu A. Okey, kita untuk kamiran tentu kita masih guna formula kamiran yang sama ini, hanya kita tak payah tulis C di belakang. So masih pakai formula kamera ini, so kena ingat formula ini. Okey, mari kita lihat soalan cari nilai kamiran tentu yang berikut. Soalan 1, kamilkan fungsi dalam bracket ini bagi nilai X dari negatif 1 hingga 2. Okey, so mula-mula kita buka bracket, square bracket, buka bracket, guna square bracket, dan kamilkan dengan menggunakan formula kamiran tadi, iaitu kita salin balik 2X dulu, dan kuasa 3 tambah 1 jadi 4 bahagi balik 4. Okey, tambah kamilkan nombor 4 ialah darabkan 4 dengan X. So kita dapat 4X, tutup bracket, dan kita tulis nombor biru ini di tepinya. Okey, langkah ini ialah kita pemudahkan pecahan 2/4. 2/4 potong, kita dapat 2 di bawah. 4X tak payah pemudahkan, dan kita salin balik juga dua nombor yang biru ini. Okey, langkah sekarang ialah dah pemudahkan, kita sudah boleh gantikan dua nilai had ini, dua nilai had yang berwarna biru ini dalam X. So mula-mula kita buat dua square bracket, boleh buat acuan bracket ini, dan 2X di sini kita ganti dengan bracket, untuk diisi dengan dua nilai biru ini. So kita mula-mula isikan bracket pertama ini dengan 2, kemudian tolak dengan bracket diganti dengan nilai biru yang kedua, iaitu negatif 1. So format yang dua square bracket ini mempunyai format yang sama, iaitu ikut yang atas ini, hanya X itu buang ganti dengan bracket dan diisi dengan dua nilai had ini. Kemudian pakailah kalkulator, kira nilai dalam setiap square bracket ini. Square bracket yang pertama, selepas kira dengan kalkulator, nilainya 16.
square bracket yang kedua, selepas tekan kalkulator, nilainya ialah negatif 3.5. So tolak kali dengan tolak jadi tambah 16 tambah 3.5, kita dapat 19.5. So ingat, jawapan akhir kamiran tentu mesti merupakan nilai atau nombor, sebab semua X sudah diganti dengan nilai had ataupun nombor. So jawapan akhir mesti juga merupakan nombor. Sekarang kita lihat pula soalan 2. Okey. Mula-mula kita kamilkan sebutan demi sebutan. Okey, hasil kamiran ini kita mesti tulis dalam square bracket. Okey, kamilkan 4x, mula-mula salinkan 4x. X ialah kuasa 1, 1 tambah 1 jadi 2, bahagi balik 2. Tolak, salin balik X, kuasa 2 tambah 1 jadi 3, bahagi balik 3. Dan ingat, tuliskan had 02 itu di luar bracket 02. Okey, sekarang kita perlu cek pecahan sama ada perlu dipermudahkan atau tidak. Okey, pecahan pertama ini perlu kita permudahkan dulu sebelum kita gantikan nilai had yang di tepi ini. 4 bahagi 2 dapat 2. Salin balik X kuasa 2, salin balik sebutan yang kedua ini. So sekarang apa yang dalam bracket ini sudah dalam bentuk teringkas, baru kita mula gantikan nilai had di tepi ini. Okey, kita boleh buat dua square bracket, tengah-tengah ialah tolak, dan kita ikut format yang ini, ikut format salin balik format ini. Hanya 2x di sini, kita tak mau tulis x, kita ganti dengan bracket. Kemudian kita isi dalam bracket dengan 2 dulu, kemudian baru isi kosong dalam bracket. Tengah-tengah ingat ialah tolak. Okey, kemudian kita boleh kira nilai 2 kali dengan 2 kuasa 2 ialah 8. 2 kuasa 3 per 3, kita kira kita dapat 8 per 3. Dan yang ini semua ganti dengan kosong, senang nak kira. Apa-apa kalau kali dengan kosong mesti dapat kosong. So sebutan sini kosong, tolak, yang ini kosong bahagi apa pun dapat kosong. So kosong tolak kosong dapat kosong. Okey, so 8 tolak 8 per 3, jawapan akhir ialah 5 1 per 3. Okey, ini adalah jawapan soalan 2. Okey, sekarang kita lihat pula soalan 3. Okey, kamilkan pecahan ini. Okey, langkah pertama kita mesti pecahkan pecahan ini kepada 2 untuk pemudahkan. Okey, pecah 2 pecahan dengan penyebut sepunya, iaitu X kuasa 4. Okey, sekarang kita kena ringkaskan 2 pecahan ini, iaitu bila kita tolak 2 nombor indeks, bila kita bahagi 2 nombor indeks, kita tolak kuasanya. So X kuasa 5 tolak 4. Okey, tambah dengan salin balik 2 dulu, dan salin balik 2x dulu, dan kuasa X di atas ini ialah 1, bahagi ialah tolak. So kuasanya ialah 1 tolak 4. Okey, sekarang kita kirakan kuasanya. 5 tolak 4 ialah 1. Kuasa 1 tak payah tulis. Okey, 1 tolak 4 pula kita dapat negatif 3.
Okey, sekarang dah dalam bentuk paling ringkas, baru kita mula buat kamiran. Okey, kamilkan sebutan X. Kita salin balik X. Kuasa 1 di sini tambah 1 dapat 2, dan bahagi balik benda yang sama iaitu 2 tambah dengan, okey, kamilkan sebutan ini ialah kita salin balik dulu 2X. Kuasa negatif 3 ini kena tambah 1. Okey, formula kamiran ialah kuasa sentiasa tambah 1. Negatif 3 tambah 1 dapat negatif 2, dan kena bahagi balik kuasa yang sama iaitu negatif 2. Okey, dan jangan lupa semua ini kena ditulis dalam square bracket, dan di luar bracket kita kena salin had ini iaitu negatif 3 hingga negatif 1 hingga 3. Okey, sekarang kita perlu ringkaskan mana-mana pecahan. Okey, yang ini tak payah ringkaskan. Yang ini kita boleh ringkaskan tanda dulu, iaitu positif kali dengan negatif kita dapat negatif atau tolak. Okey, kemudian 2 dengan 2 saling batal, dan kuasa X yang negatif 2 ini kita kena turun bawah. Okey, bila turun bawah buang negatifnya, dan atas tak ada apa, kita kena tulis 1. Okey, sekarang dah dalam bentuk paling ringkas, baru kita boleh mula gantikan X dengan 3 dan negatif 1. Okey, sama juga ada 2 bahagian, iaitu kita kena wakil dengan 2 square bracket, tengah-tengah ialah tolak. Okey, dan dalam ini kita ikut apa yang kita dapat tadi, dan ingat X ganti dengan bracket, dan dalam bracket kita ganti dulu dengan had yang atas iaitu 3 di sini, 3 di bawah sini. Okey, yang lain semua kita salin balik, hanya X saja ganti dengan kurungan. Okey, tolak bagi square bracket yang kedua ini kita gantikan negatif 1 dalam, kita masukkan negatif 1 dalam kurungan. Sekarang boleh guna kalkulator untuk kirakan nilai bagi setiap square bracket ini. Okey, yang ini kita dapat nombor ini. Square bracket yang kedua kita dapat negatif 1/2. Dan ingat negatif bracket ini maksudnya kali negatif kita dapat positif, iaitu kita tambah. So tambah 2 nombor ini, jawapan akhirnya adalah 4/8/9. Okey, ini jawapan bagi soalan 3. Selamat belajar semua. Sekian, terima kasih.